Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi al-alim al-alama Syahwan Dawud bin Syahwan Abdullah bin Syahwan Idris al-Fatani, wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, wa ila ruhi Abu Hasan bin Ismail al-Ash'ari, wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in, thumma ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. InsyaAllah kita masih dalam perbincangan iaitu makmum muwafiq. Pada minggu lepas kita telah mempelajari iaitu masalah pertama, makmum yang membaca lambat. Masalah yang kedua ialah makmum merasai atau syak atau ragu-ragu. Yang ketiga, makmum lupa, yakin terlupa baca Fatihah. Yakin terlupa baca Fatihah sebelum dia rokok, padahal imam dah rokok. Itu permasalahan tiga perkara. Jadi boleh ingat tak? Ulang sedikit, tak payah lebih-lebih. Terus je terus. Baik. Dan seterusnya muka surat 145. Dan jika ia mengesyaki, betul? Dan jika ia mengesyaki adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum, atau teringat bahawa dia belum lagi membaca Fatihah sedangkan ia sudah rokok, tetapi imam belum lagi rokok. Imam belum rokok lagi, tetapi ia sudah rokok. Maksudnya mendahului imam. Jadi bila mendahului imam, itu rukun apa tu? Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Apa itu rukun fi'li? Rukun perbuatan. Rukun qauli ialah rukun mengenai bacaan. Rukun qalbi iaitu hati.
Baik. Jadi rokok tu ada rukun apa? Rukun fi'li, perbuatan. Dia tak wajib dari segi bacaan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu adalah perkara sunat ketika kita rokok membaca zikir tersebut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunat hukum dia. Jadi jika sesiapa yang terlupa baca, adakah dia perlu sujud sahwi? Tak perlu. Kerana bacaan itu adalah bacaan sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Tak wajib. Faham? Jika terlupa baca zikir yang ada di dalam rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sunat. Yang wajib dia ialah perbuatan rokok tu. Faham? Baik. Jadi kita kena bezakan dia. Mana rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Adakah membaca surah selepas Fatihah tu adakah dianggap rukun? Tidak. Membaca surah selain daripada membaca surah Fatihah tu, selepas kita baca Fatihah, kalau baca surah lain, itu pun tak wajib. Sunat. Baik. Okey, baik. Kita kata lagi. Dan jika ia mengesyaki adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum, atau teringat bahawa dia belum lagi membaca Fatihah, dia teringat, memang yakin, memang yakin dia belum lagi membaca Fatihah, sedangkan ia sudah rokok. Dia dah rokok ni, tetapi imam belum lagi rokok. Dia dah rokok. Tetapi imam belum lagi rokok, kemudian baru rokok. Maka diwajibkannya kembali kepada qiyam dan membaca Fatihah, dan dimaafkannya ketinggalan hingga 3 rukun yang panjang seperti yang disebut di dalam kitab Tuhfah. Baik. Imam belum rokok, dia dah rokok. Faham? Imam belum rokok, dia dah rokok. Tetapi dalam masa yang sama, dia teringat masa dia rokok tu, dia teringat dia belum baca Fatihah. Jadi dia kena wajib kembali berdiri membaca suratul Fatihah. Dia terlupa. Baik. Jadi dia ada keuzuran ketinggalan 3 rukun. Faham? Dia ada keuzuran ketinggalan 3 rukun. Jadi misal kata mendahului imam dalam perbuatan, iaitu rukun fi'li, dibolehkan hanya satu saja. Faham? Kalau melebihi lebih daripada 1 rukun, dikira batal. Sekarang ni dia rokok, imam belum rokok. Adakah dia dah mendahului imam? Dah belum? Baru 1 rukun. Satu. Baru 1. Faham? Baru 1. Kemudian dia i'tidal. Rukun tak rukun tu? Rukun. Dah 2. Jadi tidak boleh melebihi 2 rukun. Tidak boleh melebihi 1 rukun. Jika sekiranya imam masih dalam baca surah lagi, dia pun rokok. Dia rokok, kemudian dia i'tidal pula, sami Allahu liman hamdah. Dah lebih daripada 1 rukun, maka tidak sah hukum dia. Sebab apa? Mendahului imam melebihi 1 rukun. Faham? Okey, baik. Cerita dekat sini, jika sekiranya dia mendahului imam hanya 1 rukun je, kemudian dia teringat dia belum baca Fatihah lagi, maka dia wajib kembali berdiri dan membaca Fatihah.
Dalam hal ini dia diberikan keuzuran untuk ketinggalan sebanyak 3 rukun yang panjang seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfah. Baik. Baik, kemudian kita masuk adif muwafiqan as-sunnatal adl wa man li saktatin tizaruhu hasal. Adif muwafiqan li sunnatil adl li sunnatin tak ada alif lam. Adif muwafiqan li sunnatin adal. Kat situ ada alif lam kan, as-sunnatu as-sunnata li sunnatin adal wa man li saktatin tizaruhu hasal. Hendaklah dikira orang muwafiq bagi mereka yang mementingkan sunat membaca doa iftitah dan menunggu sakta diam imamnya sehingga tidak sempat membaca Fatihah. Ini baik. Jadi kalau kita ada masalah tentang tak faham bab masbuk dan muwafiq, kita boleh hafal baik ni. Bila kita hafal baik ni, jadi ada berlaku masalah, kita boleh baca baik, kita ingat balik, oh ni. Kemudian maka kata pensyarahnya, orang yang menghuraikan ni, penyusun telah menyebut, maka kata pensyarahnya, penyusun telah menyebut dalam bait ini 2 masalah yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Apa masalah tu? Masalah dia yang pertamanya iaitu masalah keempat, mementingkan doa iftitah. Ni masih dalam makmum muwafiq lagi. Sekarang kita dah masuk masalah keempat. Faham? Yang minggu lepas kita belajar masalah pertama iaitu masalah bacaan yang lambat. Yang kedua masalah bacaan ragu sama ada dia baca Fatihah ke belum sebelum dia rokok. Kemudian masalah yang ketiga, dia yakin belum baca Fatihah lagi sebelum rokok. Faham? Kemudian daripada masalah ketiga tu, dia ada pecahan dia lagi. Faham? Ada pecahan lagi. Apa pecahan dia? Iaitu imam dah rokok, dia belum rokok tetapi dia teringat belum baca Fatihah. Jadi dia ada keuzuran ketinggalan 3 rukun. Kemudian pecahan lagi, imam dah rokok, dia pun rokok. Betul? Betul tak kat situ? Jika ia mengecaki teringat, jika dia teringat sesudah ia dan imamnya rokok, maka ia tidak dibenarkan lagi kembali baca Fatihah. Sebaliknya, mesti kekal mengikut imam dan wajib ditambah 1 rakaat lagi selepas membaca Maksud kat sini, yang tadi, masalah yang ketiga, saya ulang sekali lagi, masalah yang ketiga tadi ialah dia terlupa membaca Fatihah sebelum dia rokok, padahal imam dah rokok. Okey. Jadi dia ada ketinggalan, iaitu keuzuran ketinggalan 3 rukun. Kemudian pecahan lagi pada masalah yang ketiga ni, pecahan dia tu dia teringat atau mengesyaki masa imam rokok, dia pun dah rokok. Masa dalam rokok tu, imam rokok, dia pun rokok. Dalam masa rokok dia teringat, alamak belum baca Fatihah, belum baca Fatihah lagi. Jadi dia tak boleh kembali semula berdiri. Faham? Dia kena ikut imam juga. Sesudah imam selesai baca tahiyat akhir dan bagi salam, dia kena tambah 1 rakaat. Faham? Okey. Lepas tu pecahan yang seterusnya dalam masalah yang ketiga tu, imam belum rokok, dia dah rokok. Faham? Imam belum rokok, dia dah rokok. Dia dah rokok. Jadi bagaimana nak buat? Maka makmum tersebut diwajibkan kembali berdiri semula dan membaca
Fatihah, dan dia ada keuzuran ketinggalan 3 rukun. Faham ni? Masalah yang ketiga tu banyak pecahan dia. Kalau ada whiteboard saya boleh tulis. Sikit. Baik. Sebab masing-masing tak ada buku. Ada buku berapa kerat je. Boleh rujuk kitab. Okey, baik. Nanti masuk masalah yang keempat. Mementingkan doa iftitah. Masalah keempat iaitu mementingkan doa iftitah. Okey. Orang muwafiq ia meninggalkan Fatihah kerana mementingkan bacaan doa iftitah. Tiba-tiba imam rokok sebelum ia membaca atau menamatkan bacaan Fatihah, maka dimaafkan dia meninggalkan 3 rukun tersebut. 3 rukun tersebut. Baik. Dalam bait tersebut penyusun telah menyebut orang muwafiq supaya terkecuali dari orang masbuk yang mementingkan bacaan sunat daripada Fatihah. Hukumnya akan dibincangkan kemudian. Itu bab masbuk. Dekat sini orang yang mementingkan doa iftitah, sebab tu contoh imam pada rakaat pertama dah baca surah, contoh surah Duha, suratul Duha. Kemudian makmum yang lambat datang ni, dia pun masuk rakaat, dia masuk saf dalam solat berjemaah pada rakaat pertama, dia mementingkan bacaan doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah. Padahal dia boleh terus baca Fatihah. Kan? Ada masa tak untuk baca Fatihah? Kan? Kalau imam tu baca wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ataupun imam baca apa? Surah Baqarah. Muka yang awal saja. Innal ladzina kafaru sawa. Dia baca yang pertama, muka surah yang pertama tu sampai habis. Ada masa tak? Al-Quran muka surat pertama, kan? Takkan Fatihah tak boleh habis? Betul? Pada rakaat pertama. Jadi yang makmum yang datang lambat ni, dia baca doa iftitah dulu. Dia baca apa? Doa iftitah dahulu. Kemudian dia baca Fatihah. Dalam masa dia nak baca Fatihah tu tak sempat, imam dah rokok. Imam Al-Hafiz dia baca laju. Contoh. Jadi dia kena habiskan Fatihah. Dia tak boleh terus ikut imam rokok. Jelas? Alhamdulillah. Dia menjaga doa iftitah. Patutnya terus baca Fatihah, baca yang wajib, rukun. Sedangkan doa iftitah ni adalah sunat. Begitu juga kita di dalam solat sir. Apa itu solat sir? Siang, senyap. Okay? Perlahan, macam perlahan. Betul, senyap je pun boleh juga. Tapi senyap langsung tak bunyi. Sir maksudnya bacaan yang perlahan. Kalau jahar, kuat. Bagus juga, cuba kawan-kawan kita tahu. Jahar kuat, bukan jahat. Jim, ha, ra. Jahar, bacaan yang kuat. Solat apa yang bacaan kuat ni? Contoh solat fardu, subuh, maghrib, isyak. Ni saya cerita bab fardu saja. Jangan tarawih ustaz tu solat sunat. Ni fardu saya nak cerita. Jadi kalau solat yang sir, iaitu solat zuhur, lepas tu asar. Jumaat jahar ke sir? Jahar. Solat Jumaat dibaca dengan kuat. Baik. Kemudian dia sepatutnya kalau bacaan sir tu dia terus baca Fatihah je, ambil yang rukun. Sebab kita tak tahu imam dah sampai mana baca. Faham? Kemudian
masalah yang kelima. Daripada masalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tak ada khilaf, tak ada perbezaan pendapat ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jelas? Bukan setakat di antara mazhab ada perbezaan pendapat, di dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada perbezaan pendapat. Ingat, kita jangan terlampau excited nak belajar mazhab ni, mazhab ni, tetapi dalam mazhab sendiri ada perbezaan pendapat. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama Imam Syafi'i. Bila sebut di kalangan ulama Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, kalangan ulama Imam Syafi'i, maksudnya perbezaan pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia kata pendapat Imam Syafi'i, itu terus pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i, maksudnya banyak pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Faham? Okey. Dan yang keduanya iaitu masalah kelima. Sekarang kita masuk masalah yang kelima. Orang muwafiq yang menanti sakta imamnya. Apa sakta ni? Contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam sekejap. Pada nanti seketika. Dia tidak sambung amin dengan waladdallin. Dia bukan surah amin ni. Kita sebut amin ni, dia sunat. Dia bukan termasuk dalam bacaan Fatihah. Jadi bila imam belum sebut amin, makmum dah sebut amin. Tunggu imam sebut amin dulu. Ini imam belum sebut amin, dia amin. Imam dah berhenti amin, dia dah amin lagi. Ni siapa ikut siapa ni? Ni imam ikut makmum ke makmum ikut imam? Faham jelas? Tunggu imam sebut dulu. Okey. Itu nama sakta. Waladdallin. Amin. Lepas tu ada sakta lagi. Sakta apa? Sakta sebelum nak membaca surah selain daripada Fatihah. Contoh nak baca inna a'tayna, contoh waladdallin. Amin. Okay, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Macam tu lah. Itu nama sakta. Baik. Orang muwafiq yang menanti sakta imamnya kerana ingin mendapat sunat membaca Fatihah imamnya. Tiba-tiba sakta itu tiada. Apabila selesai membaca Fatihah, imam terus rokok atau membaca surah yang amat pendek sehingga tidak sempat membaca Fatihah atau menyempurnakannya, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Baik. Ni faham tak? Tak faham? Okey, jadi saya terangkan, orang muwafiq yang menanti sakta imamnya kerana ingin mendapat sunat membaca Fatihah imamnya, tiba-tiba sakta itu tiada. Apabila selesai Fatihah, imam terus rokok atau membaca surah yang amat pendek sehingga tiada sempat membaca Fatihah atau menyempurnakannya, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Jadi imam ni solat jahar ni, solat bacaan yang kuat. Faham? Contoh solat maghrib tadi kan, solat maghrib rakaat pertama, dari awal Bismillahirrahmanirrahim sampai habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu imam rukuk, Allahu akbar. Sah tak? Rakaat pertama ni tak baca surah lain ni? Boleh? Boleh. Sebab
surah selain daripada Fatihah tu hukum dia sunat. Tapi macam mana makmum Ustaz? Makmum ni dia ada keuzuran, boleh ketinggalan 3 rukun. Baik. Saya jelaskan di dalam mazhab Imam Hanafi, ni pun saya buka mazhab sikit lagi. Di dalam mazhab Imam Hanafi, makmum tak baca, maksud tak wajib baca Fatihah, kerana imam sudah baca. Makmum tak perlu baca Fatihah kerana imam sudah membaca Fatihah. Ni dalam mazhab Imam Hanafi. Faham? Jelas? Dalam mazhab Imam Maliki, makmum tak perlu baca Fatihah untuk solat yang jahar. Kalau solat sir, dia kena baca. Faham? Ini dalam mazhab Imam Maliki. Kalau solat ni yang bacaan kuat, iaitu solat jahar, bacaan yang kuat, makmum tak perlu baca Fatihah, kecuali bacaan yang sir, makmum wajib baca Fatihah. Itu dalam mazhab Imam Maliki. Manakala dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i wajib membaca suratul Fatihah. Sama ada bacaan solat itu jahar ataupun sir, dia wajib baca. Jelas? Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, iaitu ketika imam membaca Fatihah, dia boleh membaca Fatihah, walaupun solat yang jahar, bacaan yang kuat. Bagaimana nak baca tu Ustaz? Saya tak pernah amalkan. Contoh imam baca Bismillahirrahmanirrahim, makmum Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian imam Alhamdulillahirrabbilalamin, makmum Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi janganlah baca kuat. Imam baca kuat, makmum baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim, yang makmum baca kuat. Taranum pula tu, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum, imam, mak. Siapa imam ni sebenarnya? Kan? Tak boleh macam tu. Ini pendapat yang pertama. Jadi selepas imam dah baca Fatihah, dah waladdallin, dia pun waladdallin, imam pun amin, dia pun amin. Jadi perlu tak dia baca Fatihah lagi? Tak perlu. Tak perlu baca Fatihah. Ini adalah pendapat yang utama. Kemudian pendapat yang kedua, yang selalu kita amalkan, selepas imam membaca Fatihah, kita disunatkan membaca Fatihah. Selalu kita amalkan begini. Betul? Jadi Ustaz amalkan yang mana satu Ustaz? Kalau tanya saya mengamalkan pendapat yang kedua ni. Mengamalkan pendapat yang kedua. Jadi sebelum ni tak pernah tahu lah. Pendapat Imam Syafi'i ada dua. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 pendapat, iaitu ketika imam membaca Fatihah, kita boleh baca Fatihah, sama ada jahar ataupun sir. Tetapi kita jangan mendahului imam. Dan kita tidak boleh membaca kuat walaupun imam tu baca kuat. Imam baca kuat, lagi kita kuat. Tak boleh. Nama lawan-lawan. Dia silap dia ada bekalkan mic sendiri. Kat sini. Satu masjid boleh dengar. Dah bercampur aduk, tak boleh. Faham? Begitu juga kita di dalam bacaan sir. Rakaat yang ketiga, rakaat keempat, kita baca sir. Kita baca perlahan. Kita pun baca, imam baca perlahan, kita pun baca serentak. Cuma yang bezanya kita tak dengar imam baca dah sampai mana. Faham? Jadi kita baca, imam baca, kita pun baca. Biasanya pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat untuk solat Isyak, contoh solat Isyak kan.
Kalau solat maghrib, rakaat yang ketiga. Kalau solat fardu zuhur dan asar, semuanya kita baca. Pada rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat kita baca. Imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Jelas? Sebab apa? Contoh kalau solat fardu zuhur, solat fardu asar, kan? Biasanya kita terus masuk pada yang rukun Fatihah. Sebab kita tak tahu imam dah sampai mana baca. Itu dah masa kita untuk membaca Fatihah. Okey. Maka kelima-lima rupa masalah ini dimaafkan bagi orang muwafiq ketinggalan 3 rukun yang panjang dan tiada khilaf, iaitu tiada perbezaan pendapat di kalangan sekalian ulama mutaakhirin. Di dalam masa Imam Syafi'i tak ada perbezaan pendapat. Pendapat pertama, masalah pertama tadi, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, masalah kelima, semuanya tak ada perbezaan pendapat. Kejap lagi kita akan masuk ada perbezaan pendapat di dalam tajuk makmum muwafiq. Masalah tentang sebab makmum muwafiq ni dia ada 9. Ada berapa? 9. Kena ingat. Masalah disebabkan muwafiq ni ada berapa? 9. Kena tahu ni. Kita baru belajar ada berapa ni? 5. Pertama, 2, 3, 4, 5 ni tak ada perbezaan pendapat. Faham? Selepas daripada 5, 6, 7, 8 semuanya ada perbezaan pendapat. Okey. Kemudian faham yang maksud muwafiq, masalah dari pertama lambat, masalah kedua ragu-ragu, masalah yang ketiga yakin belum baca Fatihah, masalah keempat mementingkan doa iftitah daripada membaca Fatihah, kan? Masalah kelima tentang sakta imamnya. Tentang sakta imamnya. Imam selepas baca Fatihah kemudian amin, sepatutnya baca surah lain, tetapi imam terus surah rokok, ataupun imam membaca surah pendek. Apa surah pendek ni? Inna a'tayna, lagi wal asr, lagi qul huwallahu ahad. Sebenarnya baca surah pendek ni boleh dipanjangkan. Macam mana cara dia? Lambatkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi makmum ni jangan ikut gentak imam. Faham? Makmum jangan ikut gentak imam. Imam baca macam tu, gentak lambat sikit, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak boleh ikut gentak imam. Dia kena habiskan. Kalau dia ikut gentak imam, memang tak habis lah. Baik. Sekarang kita masuk pada masalah ke-6 dan ke-7. Kita baca dia punya bait dia. Manna ma fi tashahhudin aw ikhtalata alaihi takbirul imami man dabat. Maksudnya makmum yang tertidur dalam tasyahud akhir atau makmum yang muqtadi, yang keliru. Muqtadi tu maksudnya yang keliru. Muqtadi maksudnya yang keliru dengan takbir imamnya bagi qiyam.
Dia keliru. Baik. Ni sekarang ni masuk masalah ke-6 dan ke-7 ni, dia ada perbezaan pendapat. Kata pensyarahnya, penghurainya, penyusun, masuk kepada menyebut beberapa masalah khilaf, iaitu perbezaan pendapat. Dan pada bait ini disebut dua masalah, iaitu masalah ke-6 dan ke-7. Terus baca. Pertamanya, seorang yang bersembahyang yang tertidur dalam tasyahud awal dengan tetap dua punggungnya pada tempat duduk, tidak terjaga dari tidurnya, melainkan di akhir qiyam imamnya atau sesudah ia tunduk rokok. Baik. Seseorang yang bersembahyang yang tertidur dalam tasyahud awal dengan tetap dua punggungnya pada tempat duduk, tidak terjaga dari tidurnya, melainkan di akhir qiyam imamnya, di akhir qiyam imam diri, atau sesudah ia tunduk rukuk. Kemudian yang keduanya saya baca dulu. Orang yang muqtadi, yang keliru, iaitu makmum yang mendengar takbir imamnya bagi qiyam, tetapi disangkanya bertakbir untuk duduk tasyahud, disangka untuk tasyahud, maka ia duduk bagi tasyahud. Kemudian imam bertakbir untuk rukuk, dia menyangka imam bertakbir untuk qiyam dari tasyahud awal. Kemudian ia sedar bahawa takbir imam itu sebenarnya bagi rukuk. Baik, saya baca sekali lagi. Dah baca lagi, teruskan. Dua masalah ini berlaku khilaf, berlaku ada dua pendapat antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Shihab Ramli. Ada dua pendapat. Bagaimana nak menyelesaikan masalah ni? Jadi ada dua pendapat. Yang tertidur, tetap punggungnya. Jadi kalau dia tertidur dalam keadaan berdiri, punggung dia tetap tak? Tak tetap. Batal ke tak batal? Kalau kita tertidur, punggung tak tetap, jadi wuduk tu batal. Bila wuduk batal, maka sembahyang pun batal. Ibarat bila wuduk batal, ibarat macam contoh, bila terkentut, wuduk batal. Wuduk batal. Bila wuduk batal, maka solat pun batal. Siapa kentut tak batal solat? Batal. Bila kentut ataupun tertidur yang tidak tetap punggungnya, maka batal wuduk dia. Wuduk tu batal dulu. Bila wuduk batal, maka solat pun tidak sah. Jelas? Sekarang ni, masalah ni sekarang ni, punggung dia ni tetap pada tempat duduk. Tetap. Bila tetap, batal atau tidak? Tak batal. Pasal apa tak batal? Pasal punggung tetap di bumi, senang kata. Kalau punggung dalam keadaan kita berdiri ni tak tetap di bumi. Apa yang nak tetapkan tu? Betul? Tak tetap punggung kat bumi. Punggung sekarang kita hala ke sana, bukan ke bumi. Kalau duduk kan tetap ke bumi. Itu maksudnya. Okey. Begitu juga orang yang ini bukan ni dalam semayang. Begitu juga orang yang ada wuduk tetapi dia baring, tak tidur, dia baring sahaja, batal tak? Tolong jawab macam biasa lah. Ana tanya, ana jawab. Ada wuduk, ada semayang, tetapi dia baring saja, tak tidur. Jawapan dia tak batal. Kena beza. Tidur dengan baring
berbeza. Baring je, tak tidur. Kadang-kadang orang duduk pun boleh tidur. Jelas? Jadi kalau ada orang sebelum dia solat subuh, dia baring, mengiring. Mengiring ni, punggung tak tetap di bumi ni. Mengiring. Dia tak tidur, mengiring saja sebelum dia solat subuh. Batal atau tidak? Tak batal. Kena faham. Jelas Jadi minta maaf. Agak ada bahasa kotor sikit. Jika sekiranya ada orang tu ada wuduk, kemudian keluar air mani, batal atau tidak? Siapa batal angkat tangan? Tak batal? Ada. Jawapan dia tak batal. Tak batal. Pasal apa? Kalau kita baca dalam kitab Safinatun Najah, perkara yang membatalkan wudu ada 4 perkara di dalam kitab Safinatun Najah. Iaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, kecuali air mani, tak batal. Jelas? Air mani itu bukan najis. Kalau najis kita pun najis. Jelas? Dulu kita dah pernah belajar, tak percaya siapa ada belajar, dah pernah beli kitab Safinatun Najah tu, dia dah boleh semak dah semula. Rujuk balik. Jadi bila kita ingat benda ilmu ni sampai sekarang kita boleh. Dan bila ustaz cakap benda-benda macam ni kita boleh ingat. Ilmu kita kena ingat. Kalau orang itu keluar air mani, tak batal wudu. Faham? Berbeza dengan orang yang kencing. Itu keluar. Keluar kayu ke, keluar apa, lipan ke sebagainya, batal. Kecuali air mani tak batal. Macam mana? Okey. Kalau bersama dengan isterinya batal kerana memasukkan sesuatu hasyafah. Apa dia? Sentuh bini pun dah batal. Apa tak lagi memasuki sesuatu? Minta maaf ni ilmu tak, saya bukan nak cerita yang kotor. Ni ilmu. Orang tanya benda sini saya je jawab. Jadi kalau sentuh bini, bini tu macam kasar sikit. Kalau sentuh isteri, ada lapik, batal tak? Tak batal. Tak batal. Isteri ada semayang, suami ada semayang, bersentuhan, tak batal. Faham? Jadi kalau orang yang tengah dalam bertunang ni, dia boleh suami isteri lagi ni, bertunang ni, jadi bersentuhan, batal ke tidak? Ada lapik ni, batal ke tak? Tak batal, tapi haram. Pasal apa haram? Belum ada ikatan yang sah. Faham? Jadi belum ada ikatan yang sah, dah pegang dah. Jadi nikmat suami isteri tu dah tak ada. Saya cerita semua dah kahwin dah. Apa Ustaz nak cerita benda tu Ustaz? Jadi apabila suami isteri berpegang tangan yang ada lapik, tak batal. Kecuali menimbulkan syahwat. Tahu kan? Terlanggar macam mana tu? Ada lapik tak? Tak ada lapik, batal. Dia tak ada ter. Itu konsep dia. Begitu juga kalau bersentuhan, contoh si A pegang si B, si A pegang kemaluan B dengan telapak tangan.
Telapak tangan tanpa lapik. Pegang. Kemaluan B. A pegang B. Kedua ada semayang ni. Jadi mana yang batal? A yang batal. B tak tak batal. Faham? Di telapak tangan ni, perut jari ni. Perut jari ni. Jadi bila bersentuhan, contoh yang si A ni ada air semayang, si B ni ada air semayang. Yang si B ni dia umur dah berapa umur tahun ni? Umur dia dah 20 tahun. 20 tahun. Yang si A ni umur 40 tahun. Jadi dia mendekatankan yang si umur 20 tahun ni. A ni ada air semayang, yang B ni pun ada air semayang. Dekatankan. Ada lapik. Ada lapik ni. Jadi dia pegang. Batal tak air semayang si A ni? Tak batal. B tak batal. Jadi kalau yang si A ni dia nak khatankan si B ni, dia dua ada semayang ni, tak ada lapik ni, tak ada glove, tak ada apa, dia pegang dengan perut jari ni. Batal atau tidak? Batal yang si A. Si B tak batal. Kalau si A pegang kemudian si B tak ada lapik, tetapi di belakang ni gunakan belakang dia, belakang, batal atau tidak? Tak batal. Pasal apa? Bukan guna perut jari. Tetapi kalau yang isteri, suami isteri, dia bukan masalah telapak tangan, perut jari apa semuanya. Ni masalahnya berkaitan mahram. Mahram lain, muhrim lah lain, ihram lah lain, takbiratul ihram pun lain makna. Ramai kan samakan maksud muhrim, mahram. Kau jangan apa, engkau bukan muhrim. Muhrim ni orang yang sedang mengerjakan ibadah haji atau umrah, yang sedang berihram. Muhrim. Jadi mahram dia tak ada berkaitan dengan ihram. Faham? Itu sebabkan belajar bahasa Arab harama, haramu, haramata. Dia berkaitan dengan bahasa Arab. Kalau haram lain, takbiratul ihram lain. Apa maksud takbiratul ihram? Selalu kita sebut ni kan. Takbir yang diharamkan. Diharamkan apa ni? Diharamkan bercakap, diharamkan membaca komik, baca suka bau. Faham? Dia takbir Allahu Akbar. Dekat sebelah tu ada apa? Suka bau. Dia baca. Tak boleh. Diharamkan makan, diharamkan minum. Diharamkan bercakap selain daripada membaca Fatihah di dalam rukun solat. Itu maksudnya. Okey, kita masuk balik bab muwafiq ni. Baik. Boleh sikit lagi ni. Dua masalah ini berlaku khilaf, iaitu perbezaan antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Shihab Ramli. Menurut Syekh Shihab Ramli, ia dianggap orang muwafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Mana yang dianggapkan ni? Iaitu orang yang tertidur dalam tasyahud awal dengan tetap dua punggungnya pada tepat duduk. Jadi air semayang tak batal lagi. Faham? Jadi bila dia terjaga dari qiyam imamnya atau sesudah ia tunduk rokok, tidak ketinggalan 3 rukun lagi. Masih boleh lagi. Dan menurut Syekh Ibn Hajar, masalah ini dihubungkan dengan orang yang masbuk. Orang yang masbuk, maka tidak wajib baginya membaca Fatihah, melainkan sekadar yang dapat dibaca, dan wajib mengikut imamnya seperti orang yang masbuk. Dia kata tidak wajib baginya membaca Fatihah, melainkan sekadar yang dapat dibaca. Sekadar yang dapat dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sekadar. Itu sekadar. Faham? Maka tidak wajib baginya membaca Fatihah, melainkan sekadar yang dapat dibaca, dan wajib mengikut imamnya seperti orang yang masbuk. Jika dapat rokok bersama imam dengan tumaknina,
sebelum dia mengangkat kepala dari rukuknya, maka dapatlah rakaatnya. Dan jika tidak dapatlah rakaatnya, seperti yang dibincangkan kemudian. Ini bab khilaf. Ya, bab khilaf. Ada dua pendapat. Kalau berlaku keadaan begini, tertidur ataupun disangka imam bertakbir untuk tasyahud, padahal imam berdiri. Faham? Ini berlaku khilaf. Sama ada kita nak jadi masbuk ataupun muwafiq. Tak perlu baca Fatihah. Ada sini dua pendapat. Nak pakai pendapat yang mana? Nak jadi muwafiq ataupun masbuk. Ada dua pendapat. InsyaAllah pada minggu hadapan saya akan ulang semula lagi berkaitan dengan masalah ke-6 dan ke-7 dan seterusnya. Pasal apa? Saya tengok semuanya macam kerut kening. Biasalah, kalau kita sesuatu ilmu tu kita kena mengulang. Ulang. Termasuk saya juga, nak menghafal sesuatu pun kena mengulang baru faham. Saya pun nak mengajar pun kena membaca dahulu. Bila kita tak membaca, walaupun dah tahu ilmu tu, jalan cerita dia kena baca juga. Supaya kita mengajar tu lancar. Nak mengajar anak murid, kita kena baca dulu, kena faham dulu. Kalau kita tak faham, apa kita nak mengajar? InsyaAllah cukup sekadar ini saya dapat sampaikan. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخر لنا معاده للجبال وسحبنا وطير كنا فاعلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.